Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala susah payah kita untuk menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan akhirat. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ta'anna asaba aw kada wa man ajila akhta'a aw kada. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersabar ataupun yang berlambat perlahan-lahan di dalam segala urusannya, dalam segala perkara yang dia buat, asaba, pasti dia akan mendapat perkara yang dia cari, perkara yang dia nak. Aukada, ataupun pasti dia akan hampir kepada dapat tu. Kalau tak dapat sempurna pun dekat-dekat dah. Dan barang siapa yang nak cepat dalam mendapatkan sesuatu perkara, pasti dia akan melakukan kesilapan, dia akan melakukan kesalahan, ataupun pasti dia dekat nak melakukan kesalahan. Di dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita, untuk kita dapatkan sesuatu sama ada akhirat ataupun dunia kita, maka dia memerlukan kesabaran. Nak dapat sesuatu, dia tak boleh gopoh, tak boleh nak cepat, apa sahaja. Sama ada dalam kerja buat kita, kerja dunia kita, lebih-lebih lagi untuk urusan akhirat kita. Dalam kerja dunia kita pun, kalau kita nak buat sesuatu, kena dalam keadaan tenang, perlahan-lahan, ikut dia punya langkah dia, satu demi satu kita buat, barulah kita boleh dapat hasil yang memuaskan. Ataupun kalau tak dapat hasil yang hampir memuaskan, kalau kita ikut langkah dia yang betul. Tetapi kalau kita nak buat dengan cepat,
nak selesai segera, nak dapat dengan jalan yang cepat. Yang pertama sekali Nabi SAW beritahu, pasti kita akan buat silap, kita akan jadi tersalah. Tak ikut langkah dia yang betul, maka kesilapan akan berlaku. Bila kesilapan berlaku, maka kita tidak akan mendapat hasil keputusan yang baik. Ataupun kalau tak berlaku kesilapan, pasti benda tu tak sempurna, dia akan ada sedikit. Sama juga dengan akhirat kita. Kita nak dapat sesuatu kenaan dengan akhirat kita. Contohnya nak dapat solat yang berkualiti, kena kita perlu menunaikan solat itu mengikut langkahnya, seperti yang ditunjuk ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena bersabar, barulah kita akan dapat hasil daripada solat itu, kesan daripada solat itu. Kalau kita nak cepat, maka semalat kita akan jadi tidak sempurna. Bermula daripada takbir sehinggalah salam. Daripada takbir kita mula masuk dalam salat, sehinggalah kita keluar daripada salat bagi salam. Maka ni tak boleh nak cepat. Bahkan dalam urusan agama ni, lebih lagi kita perlu beri perhatian, beri tumpuan kepada setiap satu langkah-langkah dalam segala ketaatan yang kita buat. Kerana kalau kita tidak ikut garis panduannya, langkah-langkah dia, maka ibadat kita ini dibimbangi sekadar orang kata lepas tanggungjawab, lepas tuntutan. Tetapi untuk melayakkan kita mendapat kesan, hasil daripada amalan, ibadat yang kita buat, tak dapat. Pahala mungkin dapat, itu pun pahala tak dapat sempurna. Sebab tu Nabi kata, ada orang solat, dia dapat pahala 1/2 daripada solat. Ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/10 daripada pahala solat ni. Ada yang tak dapat apa-apa pun. Dalam bab puasa, ada Nabi bagi tahu, ada orang yang puasa tetapi dia dapat lapar dan dahaganya. Lepaslah tuntutan puasa itu, lepas, tapi kesan ataupun hakikat puasa yang sebenar dia tak dapat. Ada orang yang bangun malam solat tahajud, tetapi dia dapat mengantuk dan letih saja. Dapat letih dan mengantuk. Kerana setiap amal itu perlu dilakukan mengikut garis panduannya. Nak ikut garis panduan ni lah kena buat satu persatu. Kena ikut satu. Sesah ni baru buat 6. Lepas tu baru buat. Barulah kita akan dapat apa yang kita nak. Khususnya dalam bab ibadat. Kesan daripada amalan kita, kita akan dapat sekiranya amalan itu dilakukan mengikut garis panduannya yang betul. Bagaimana dalam dunia kita, kalau kita nak buat sesuatu, kita ikut garis panduan ni. Satu, orang nak memasak, ikut resipi dia, ikut satu-satu. So letak banyak ni, letak banyak ni, dia ikut. Barulah dia boleh dapat hasil. Dia tak boleh ikut jalan pintas. Dalam amalan kita pun begitu juga. Nak dapat kesan, maka cara dia ialah kena ada ta'anni. Ta'anni ni sesuatu itu dibuat dengan
mengikut garis panduan dia perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Sebab itu ada orang kata dia buat ibadat lama dah, tapi tak dapat. Doa banyak dah. Doa tiap-tiap kali lepas solat dia doa. Tapi tak aja boleh apa yang dia doa tu. Tak ada. Jadi nak cek di mana? Cek pada amalan dia tu. Dia buat tu ikut tak garis panduan dia daripada awal sampai akhir. Kalau ikut pasti dapat. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Allah Ta'ala janji nak beri sekian-sekian ganjaran, sekian-sekian kelebihan, pasti dapat. Dengan syarat amal itu layak untuk dapat. Amal yang kita persembahkan tu layak untuk membolehkan kita mendapat sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak persembahkan sesuatu kepada raja contohnya. Raja suruh buat sekian-sekian, ataupun orang ketua kita suruh kita buat sekian-sekian. Jadi hasil kerja kita yang kita nak bentangkan di hadapan dia tu bukan hasil kerja yang main-main, hasil kerja yang sempurna. Barulah kita ini layak untuk dapat sesuatu. Tapi kalau kita nak bersegera dalam semayang, nak cepat semayang, nak selesai semayang 4 rakaat kita buat, Masya Allah. Kalau biasa semayang berjemaah 4 rakaat bolehlah 10 minit lebih. Kalau semayang seorang 2 minit siap lah. Masya Allah, laju, cepat. Tak sanggup nak baca panjang-panjang. Yang sunat-sunat semua kita kerat, tinggal buang. Buat yang rukun je, itu pun ambil orang paling minima, sah, asas sah. Jadi dalam keadaan begitu, layak ke kita nak dapat? Bahkan kalau kita buat dengan keadaan yang nak cepat, kemungkinan untuk kita melakukan kesilapan tu besar dalam amal kita. Apa-apalah, siapa yang rajin buat kerja sama. Tak, orang nak tanam pokok ke, nak buat apa-apa pun dia nak cepat. Nak ikat bata, nak cepat-cepat. Jadi warna nak buat rumah, nak siap juga sebutir rumah sehari. Memang hasil dia tak sempurna dan kesalahan dia akan jadi banyak. Maka dengan itu syariat menggalakkan kita, memberi panduan kepada kita supaya dalam kita melakukan apa sahaja pekerjaan, khususnya ibadat kita, hendaklah kita lakukan dia dengan penuh kesabaran, perlahan-lahan. Barulah kita akan dapat hasil daripada ibadat. Hasil daripada ibadat kita apa dia? Yang pertama sekali, kita nak Allah redha pada kita. Itu hasil yang paling utama. Tak boleh ganjaran, tak boleh apa, tak ada masalah lagi. Tapi kalau tak boleh redha Allah, ini biar boleh banyak pun, tapi Allah tak redha, tak guna, tidak ada guna. Ini untuk Allah Ta'ala redha dengan kita, suka dengan kita, kena buat dengan cara yang betul. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa menyerupai sesebuah kaum, maka dia itu adalah sebahagian daripada mereka. Siapa yang dalam setiap pergerakan dia, zahir dia menzahirkan penampilan dia mengikut sesuatu kaum, perbuatan dia, akhlak dia, kehidupan dia, pakaian dia ikut, maka dia akan termasuk dalam golongan. Orang yang berusaha untuk zahirkan kepribadian dia, zahir dia, batin dia, berusaha untuk sama dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, maka tindakan dia itu akan menyebabkan dia akan digolongkan bersama dengan para salihin, para ulama. Bahkan sebahagian ulama menyebut, kalaulah sesiapa meniru ataupun menyerupai orang-orang yang pendosa, orang-orang fasik, ataupun orang-orang yang tidak beriman dalam apa-apa sahaja perkara yang menjadi satu kebiasaan khas, adat khas untuk mereka, maka perbuatan itu adalah haram. Perbuatan itu adalah haram, berdosa. Kalau benda itu adalah khusus, contohnya ada perkara-perkara yang khusus dilakukan oleh orang bukan Islam sahaja, mereka je buat, orang Islam tak buat gitu, kita buat, perbuatan tu dihukumkan sebagai haram. Begitu juga kalau perbuatan itu masyhur, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang fasik, maka sebagai satu orang yang beriman, maka kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan. Bukan saja perbuatan, semua sekali. Pakaian, zahir, penampilan zahir kita. Kalaulah jenis penampilan itu, jenis pakaian itu, jenis yang memang dipakai oleh orang-orang yang fasik, pendosa, maka kita perlu jauhkan diri kita daripada pakaian-pakaian, daripada tingkah laku, daripada penampilan-penampilan yang seperti itu. Apatah lagi kalau dia melibatkan akidah, kita menyerupai dengan akidah mereka-mereka yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka-mereka yang telah diberitahu bahawa mereka itu menyeleweng daripada landasan agama yang sebenar, maka kita perlu jauhkan. Takut-takut kita ini Allah Subhanahu wa taala golongkan dalam kumpulan-kumpulan seperti ini di akhirat nanti. Di dunia kalau tanya mungkin kita boleh menafi, tapi di akhirat nanti tak ada peluang dah. Dalam hadis yang lain yang kita telah baca sebelum ini, siapa yang cinta, suka kepada sesuatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Kita suka dengan sesuatu yang maksiat, kita sokong, kita bantu, dibimbangi di akhirat nanti kita dimasukkan dalam golongan-golongan itu.
Maka sebagai satu orang yang beriman, maka hendaklah kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang saleh. Akhlak kita, peribadi kita, tingkah laku kita, dan penampilan kita, kita berusaha untuk ikut orang. Jangan sesekali kita terkesan dengan arus perdana yang mendorong kita kepada sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di dalam golongan-golongan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bergantung kepada sesuatu, yakni dia meletakkan pergantungan dia kepada sesuatu yang selain daripada Allah, wukila ilaihi, nescaya dia diserahkan kepada benda itu. Pergantungan kita kepada apa-apa sahaja. Kalau dalam hadis ini dia menyebut berkenaan dengan tangkal, contohnya orang pakai tangkal, dengan menganggap tangkal itu dapat memelihara dia, dengan i'tiqad, dengan pegangan apa yang dipakai itu dapat memelihara dia, maka Allah Ta'ala berlepas diri, serah dia pada tangkal. Tengok tangkal tu boleh buat apa, contohnya. Pergantungan dia kepada, contoh orang yang sakit, dia bergantung semata-mata dengan ubat, yakni i'tiqad dia ubat ni boleh menyelamatkan dia, boleh menyembuhkan dia. Kalau dia beriktikad ubat ni adalah sebagai satu ikhtiar untuk dia sembuh daripada penyakit-penyakitnya, yang menyembuhkannya Allah, yang ni tidak ada masalah. Tapi kalau pergantungan dia itu semata-mata pada benda tu, pada ubat tu, dan dia meyakini ubat ni lah dapat selesaikan dia punya masalah dia, penyakit dia, Nabi kata dia akan serah pada ubat tu, dengan ubat tu. Pergantungan kita orang beriman ni hanya pada Allah, hanya pada Allah. Untuk menggunakan asbab tidak ada masalah. Kita nak guna, kita nak hilangkan kelaparan kita, asbab ni makan, hilang dahaga, minum, tak ada masalah. Tetapi hendaklah kita meyakini bahawa makan, minum itu bukan itu yang menghilangkan dahaga, bukan itu yang menghilangkan lapar. Yang menghilangkan lapar dan dahaga kita Allah. Itu pegang dia. Beri rezeki kepada kita Allah. Tetapi bukanlah bermakna kita bertawakal tinggal semua, tak. Langsung tak buat kerja apa, tak berusaha untuk dapatkan rezeki itu. Usaha daripada kita tidak ada masalah. Bahkan tawakal yang sebenar adalah kita berusaha kemudian serah pada Allah. Kita buat sekadar yang kita boleh. Kita berusaha, kita sakit, berusaha dapatkan rawatan, dalam masa yang sama serah pada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah itu menyalahi tawakal? Tak. Itulah tawakal.
Ada satu orang sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis. Dia kata, unta saya ni saya nak biar, maksudnya saya nak biarkan dia dan tawakal, ataupun saya tambat dan tawakal. Nabi kata, kamu tambat kemudian tawakal. Tambat dulu. Itu tawakal yang sebenar. Maksudnya usaha daripada kita dulu. Letak, kemudian serah pada Allah Ta'ala. Panggil tawakal. Jadi orang yang beriman, hendaklah i'tiqad dia, pegangan dia, pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah. Jangan ada di dalam hati kita sedikit pun pergantungan kepada selain Allah. Jangan ada di dalam hati kita sedikit pun keyakinan kepada selain Allah. Pergantungan kita, pengharapan kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kena semat betul-betul dalam hati. Dan inilah perkara yang telah hilang dalam diri orang-orang Islam pada zaman kita. Pergantungan tu ada pada Allah, yakin pada Allah tu ada, tapi yakin tu tak sempurna. Bila mari sesuatu, goyang. Bila senang, lupa. Bila susah, baru ingat. Itu pun akhir sekali. Waktu susah, barulah kita ingat, oh, baru nampak minta pada Allah. Tapi itu pun yang akhir sekali lah. Tak ada apa lah, baru kita nak berdoa. Kalau dalam hati orang-orang beriman ni, pergantungan dia 100% hanya pada Allah, pergantungan 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukan orang beriman ni Allah Ta'ala akan letak dia tinggi. Dan tidak akan ada sesiapa pun yang boleh mengganggu orang-orang beriman. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bersama. Allah yang ambil tahu keadaan orang-orang beriman. Tapi oleh kerana pergantungan kita hari ini lemah, pergantungan pada Allah Ta'ala itu lemah, maka begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala balas pada kita keadaan kita hari ini. Maka kita perlu berusaha supaya pergantungan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pergantungan kita ada pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala serahkan kita, lepas. Gantung pada apa? Ya, pada harta, pada duit, pada kedudukan, Allah Ta'ala lepas, tak ambil tahu. Dan untuk mendapatkan pergantungan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena buat usaha. Sepanjang kita hidup ni lah masa dia untuk kita berusaha untuk hasilkan pergantungan yang sempurna hanya pada Allah. Selagi roh masih ada di dalam jasad kita, maka peluang masih terbuka. Peluang terbuka. Usaha supaya hati kita ni ta'alluq dia, pergantungan ni hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pada selain Allah. Bila pergantungan kita hanya pada Allah, apa-apa sahaja yang datang pada kita, kita tak rasa apa-apa. Sebab kita tahu semua yang berlaku tu daripada Allah, daripada Allah semua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua pergantungannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah kepadanya. Allah Akbar. Perkara yang tak memberi faedah. Kesan daripada cantiknya Islam seseorang itu ialah dia akan dapat meninggalkan perkara yang tidak ada faedah. Yang di luar daripada keperluannya. Bila sahaja seseorang itu menyibukkan diri dia dengan perkara yang tidak memberi faedah kepadanya, dunia pun tak ada faedah, akhirat pun tak ada faedah, maka di situ akan menzahirkan, menampakkan ketidakindahan Islam yang ada pada diri dia. Khususnya kita zaman sekarang ni banyak sangat benda-benda yang tidak berfaedah, melalaikan, banyak, terutamanya di dalam telefon tu. InsyaAllah yang ada faedah pun banyak, tapi bila buka tu yang tak ada faedah yang kita tengok. Dia akan merosakkan agama kita. Allah. Bila seseorang itu memelihara diri dia daripada perkara-perkara yang tak berfaedah ini, maka agama dia akan selamat, iman dia selamat, ibadat dia selamat, takwa dia selamat. Tapi kalau dia sibukkan diri dia dengan perkara yang tidak ada faedah ni, maka dia terdedah kepada bermacam-macam kemudaratan. Sama ada dalam dunia dia ataupun akhirat dia. Jadi untuk agama kita, Islam kita, bila sebut Islam ni, dia memberi makna amalan yang ada pada diri kita. Sebab Islam ni dia amal. Mengucap 2 kalimah, solat, puasa, zakat, haji, semua amal. Amalan hati dengan amal fizikal. Nabi kata nak cantik segala amalan kita ni, tinggalkan apa sahaja yang tak mahu. Nabi sebut ma la ya'ni ni, apa sahaja. Bila sebut apa sahaja tu apa-apa, tak kiralah dia itu sesuatu yang berbentuk perbuatan ataupun yang berbentuk percakapan. Perbuatan ataupun percakapan. Kadang kita tak ada benda-benda, telefon tak ada, contoh, tapi mulut ada. Kita pun bercakap sesuatu yang langsung tidak memberi faedah kepada dunia dan akhirat kita, merosakkan ada. Maka agama kita akan jadi rosak, amal kita akan jadi rosak. Jadi untuk cantiknya amalan kita, Nabi kata perkara yang pertama sekali ini, meninggalkan perkara yang tidak berfaedah, ma la ya'ni. Allah Ta'ala kurniakan
dan kekuatan kepada saya dan kita semua. Saya yang cakap ni pun nak juga. Kita bukan malaikat. Tak. Ada nafsu juga. Allah. Bila baca ni dia adalah kekuatan sikit. Dengar kan cakap sedap ni. Mari ingat sikit. Bila nak berasa tu ni tadi cakap ni. Sebab orang yang akan dapat faedah ni orang yang amal. Cakap tak ada dapat apa. Yang akan dapat faedah daripada apa sahaja nasihat ialah orang yang amal. Orang yang amal insya-Allah dia akan dapat faedah. Dan orang yang bercakap kalau niat dia untuk beramal, dia pun akan dapat faedah. Tapi kalau dia cakap semata-mata untuk tuju pada orang ini, orang itu, golongan ini, golongan itu, maka dia sendiri yang cakap pun tak dapat apa-apa. Dia pun tidak akan ada kekuatan untuk amal apa yang dicakap. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Semoga Allah taala beri taufik kepada saya dan kita semua, dan apa yang disampaikan pada malam ini sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.